So dikata imbas kembali. Okey, kedudukan satu sudut boleh dinyatakan dalam bentuk sukuan. Okey, kita ada kalau kita buat garisan graf macam tu, kita buat sukuan. Okey, yang pertama ni 0 hingga 90. 0 hingga 90 kita baca dia sebagai sukuan 1. Okey, 90 hingga 180 kita baca dia sebagai sukuan 2. 180 hingga 270 kita baca dia sebagai sukuan 3. 270 hingga 360 kita baca sebagai sukuan 4. Tengok kita baca ikut lawan jam 1, 2, 3, 4 ikut lawan jam. Okey, sebab kita ikut lawan jam, maka sudut positif bila kita baca, kita kena ikut lawan jam juga, sudut positif. Okey, sudut positif kena ikut lawan jam. Okey. Okey. Sudut negatif kita ikut ukur arah jam. Maksud dia macam ni lah. Kalau cikgu ada bacaan sudut tu, kalau ikut jam macam ni. Ni ikut jam. Contoh sudut 30. Positif lah ikut jam. Lawan jam. Ni lawan jam. Lawan arah jam. Okey, kita start dengan kosong kan. Kita baca 30. Kalau kita ikut jam macam ni, 30 juga. Tapi kita kena baca negatif lah, negatif 30. Sebab dia ikut jam. Kan? So, sukuan ni kena tahu 1, 2, 3, 4. Kita hafal macam tu, 1, 2, 3, 4. Okay, lepas tu apa yang kena tahu lagi? Okay, kita pergi kepada seterusnya lah. Okay, sudut. Okay, kita kena tengok kalau sudut 140 ni dia berada di sukuan apa. Okay. Sebab tu, okay, awak boleh lukis lah. Awak boleh tulis 0, 90, 180, 270, 360 kan. Okay. So, awak tengok 140 ni, kalau start ada kosong kita baca positif kan. Kita baca positif. Okay, sampai sini dah 90. Okay, dia 140 dia lebih. Dia lebih 90 tapi dia tak sampai 180 kan. Sini lebih kurang sudut dia. Situ sudut dia. So dia berada di sukuan. Ni 1, ni 2. Dia berada di sukuan 2 lah. Kita pilih macam tu. 140 darjah ni. Okay. So kalau 7/6 pi. Okay. Kalau 7/6 pi ni kita susah sikit nak tengok sukuan dia sebab dalam pi kan. Okay. Cikgu lebih suka kalau 7/6 pi ni kita tukar kepada darjah dulu. Okay. Macam mana nak tukar pada darjah? Sini cara dia. Okay. Cikgu tulis kat sini tulis dekat sini. Sebab tak ada space. Okay, tulis kat sini. Ni kena salin kena salin. Okay. Cara nak tukar radian kepada darjah. Sebab sudut ni dia boleh dibaca daripada guna unit radian, dia boleh dibaca guna unit darjah. Okey, cara nak tukar radian ke darjah, kita formula dia sudut dalam rad per pi darab 180 darjah. Tu formula dia. Okey. Kalau darjah ke radian pula, formula dia sudut dalam darjah per dengan 180 darjah darab pi. Okey, tulis rumus ni dalam buku awak sekarang. Okey, cara nak tukar radian ke darjah dan darjah ke radian. Okay, saya dalam buku sebab cikgu orang pakai banyak dalam hari ni. Okay, cara nak hafalnya, radian kan pasangan dia pi. So dia per dengan pasangan dia. Radian per pi darab dengan 180 darjah. Kalau sudut dan darjah pula, pasangan dia darjah lah iaitu 180 kan. So sudut dan darjah tu kita per dengan 180 darab pi. Ke situ je beza dia. So ingat senang nak ingat ni. Sudut dalam radian pergi darjah, darjah pergi radian macam ni. Okay.
So, salin dah? Dah. Dah salin bagi tahu. Okay. So, kita nak tengok ni. Sekarang ni 7/6 pi watt. Maksudnya dia dalam radian. Okay. So, formula kita tadi, sudut dalam radian per dengan pi darab dengan 180. Kita nak cari darjah kan? Nak cari darjah. Ni sudut dalam radian ni. Cikgu bulat ni sudut dalam radian per dengan pi darab 180. Okey, so apa yang buat? Awak potong je pi ni atas bawah. Ambil 7/6 darab 180. Berapa dapat? 7 bahagi 6 darab 180. So dapat 210 darjah. Okey, 210 duduk kat kuadran mana? Okey, cikgu pakai tadi punya lah 210. Dia lebih pada 180. Tapi dia tak sampai 270 kan? So kuadran kat sini. Kat sini kuadran nombor 3. Okey. Letaklah. Sukuan ketiga. Sukuan kuadran sama cikgu cakap. Sukuan ketiga Nak tulis bentuk Roman tu nak boleh bentuk 2, 3 pun tak apa. Tak ada masalah. Sukuan ke berapa dia. Okey, kemudian 500. Okey, 500 cikgu lukis lain lah sebab dia serabut kat situ. 500 darjah Okey, 500 darjah. Okey. Awak start dengan kosong apa-apa pun Kosong, 90, 180, 270, 360. Okey, 500 darjah ni dia pusing daripada kosong ni. Dia sampai satu pusing kan baru 360 kan. Dia nak 500. So, dia perlu tambah berapa lagi? So, 500 tolak 360. Dia perlu tambah lagi 140. So, dia tambah lagi. Dia continue perjalanan dia sampai 140. Sampai 360, okey, cikgu buat pen lain lah. Sampai 360 tu, okey, awak kira balik lah kosong hingga 140 So, dia berada di sukuan ke 2. Tu. Boleh faham Okey, kemudian 11/6 pi watt. 11/6 pi watt. 11/6 kita tukar jadi darjah dulu. So 11/6 pi nak tukar jadi darjah kita kena per dengan geng dia pi darab 180. So pi potong. So 11/6 darab 180. Kita dapat 330. Okey. 330 kalau tak sure lukis. Dia kat mana 330? Okey, dia tak sampai 360 kan? Dia situ. Mungkin situ. So dia masih kuadran ke 4. Okey, faham ke takat ni? Ada soalan tanya? Mula-mula cikgu selalu kena ingatkan awak ni. Memula kena faham konsep untuk awak tak rasa tak susah untuk akhir-akhir. So kalau tak faham ni tanya terus. Okey, 1000. Okey, 1000 pula. 1000, okey banyak ni. Kena tolak berapa 360 ni? Okey, tolak 360. Tolak 360 berapa kena tolak? Tolak 360 berapa kena tolak? So ambil 1000. Tolak 360 untuk pertama kali dapat 640 kan? Okey, cikgu tulislah bagi takut tak nampak. 640. Okey, tapi tak apa lagi kena lalu pusingan. 640 tolak 360. Tekan kalkulator awak tu, tekan je, tak payah tulis macam cikgu ni. Cikgu nak tulis nak beritahu je. Okey, dapat 280. Okey, maksudnya kat sini, okey, kalau cikgu lukis. Okey, pertama sekali dia pusing. Okey, satu pusingan 360. Okey, tapi tak habis lagi, dia kena pusing lagi. Satu pusingan 360. Barulah dia dapat kurang pada 360 kan. Lepas dua pusingan, baru dia dapat 280. Okey, 280 ni lah awak kena baca. 280 ni dia sampai sini. Sebab kat sini sampai sini lagi. Dia lebih. Ni kan 270 kan. Lebih sikit. Okey, so dia kat sini 280 tu. So dia berada di kuadran ke 4. 280 kat sini. Dia lebih pada 270. Sebab tu kena ingat. 0, 90, 180, 270.
So dia buat 2 kali pusingan. Lepas tu dia pusing-pusingan terakhir baru dapat 280. So dia sukuan keempat. Okay. Tengok lagi. Cikgu explain beberapa soalan lah bagi faham 13/2 pi. Okay, kita tukar jadi darjah dulu. Per dengan pi darab dengan 180. So 13/2 darab 180. 1170 darjah. Okey. Kena darab tolak berapa kali 360 ni? Okey, tolak sekali. Tolak sekali dapat apa? Dapat 810. Kita tolak lagi 360. Tolak lagi berapa? 450. Okey, tolak lagi 360. Okey, tolak lagi dapat 90. Okey, so maksudnya dia 3 pusingan. Okey, 3 pusingan. Sekali dan 2 kali, 3 kali. Kemudian yang terakhir tu dapat 90. 90 ni tak duduk atas sukuan kan? 90 ni dia duduk atas line. So kita tak boleh kata dia sukuan. So ni tak ada sebenarnya. Dia tak duduk atas line. Tak tahu kenapa dia tanya soal ni. Dia tak duduk atas line. Dia tak duduk atas, dia duduk tepat-tepat kat 90. 90 atas paksi. Dia bukannya dalam sukuan kan? So biar je lah macam tu, tak tahu. Okay. Cikgu sambung pelik. Negatif 135. Okay, negatif 135. Okay, sudut negatif. Maksudnya, kalau 135 tu, dia kosong kat sini. 90 kan? Okay. 270, 180. Okay, sebab negatif 135, dia lebih pada 90. Kita baca ke bawah lah. So dia sampai sini. Yang ni lah 135 darjah. So dia berada di sekuan ke 3. Okey, lepas tu negatif 5/6 pi. Okey, negatif 5/6 pi. Kita tukar jadi darjah dulu. Per dengan pi darab 180. Potong. So ambil kalkulator, negatif 5/6 darab dengan 180. So dapat negatif 150. Okay, negatif 150. Kosong kita kat sini. Kita lebih daripada 90. Tapi tak sampai 180 kat sini lah. Dia tak sampai 180 kan. Tak sampai setengah. So kat sini sukuan ke 3. Cuba awak kira sekarang ni. Negatif 550 sukuan pukul berapa? RM550 tu negatif tak payah kira lagi, tak apa. Nanti last kali awak tengok. Kita tolak je. Tolak 360 dulu berapa. Lebih pada 360 memang kena ambil tolak tu. 190. Okay. Dan dia negatif, dia pusing ke bawah dulu Okay. Satu pusingan 360 dah. Habis 360. Dan ditambah dengan 190. 190 tu, okey. Kalau kita buat setengah baru 180 kan? Tambah lagi. Tambah lagi sikit. Ni. Yang ni lah 190 tu. So dia sukuan ke berapa tu? 2. 2. Buat negatif kan? Okay. Next. Negatif 16/3. Kira dia sukuan ke berapa? Tukar dulu kepada darjah. Dapat 960 So dia negatif kan? So kena tolak berapa kali 160 ni?
tolak 360 sekali, tapi lebih lagi, tolak lagi 60, so dapat 240. Negatif Okay, so dia kena pusing 2 kali Okay, dia start dengan bawah lah. Okay, sekali dia pusing 360, dia pusing lagi 360. Okay, last kali baru dia tambah dengan 240. 240 banyak mana? Okay, ni 180, 240, dia tak sampai 270 kan. Sampai situ. So dia sukuan 2 juga. Cikgu bezakan yang merah tu yang full rotation 360 punya, yang biru tu yang extra dia. Extra pun kita lukis, kita kira, kita kira yang extra tu. Okay, ada faham ke? Boleh faham ke? Boleh. Okay, kita buat Boleh. lagi negatif 850 tu. Negatif 850. So ambil dulu 850. Tak payah negatif, tak payah cara lagi. Kita tolak 360. Okay, ambil 850. Kalkulator awak tolak 360. Masih dapat 450 kan. Kita tolak lagi. Kita tolak lagi. Okay, baru dapat 130. Okay, maksud dia. Okay, kita kena start pada bawah lah. Ikut jam sebab dia negatif. So, satu pusingan. Okay, satu pusingan. Okay, pusingan terakhir 130. Kan? 130 banyak mana? Ni 90. 130 dia lebih sikit tapi tak sampai setengah. Okay, so dia sukuan ke 3. Okay, last sekali. Negatif 27/8 pi. Kita tukar dulu kepada darjah. So, ambil 27/8. Dapat 180. So, dapat 6. Tak cukup tempat lah. Tak payah buat lah ini. Awak kira. Cuba kira. Cikgu tak buat. Cuba kira. Dapat sukuan ke berapa tu. Kurang 2 ke cikgu? Betul. Sukuan 2 Harap yang lain pun dapat lah. Okay. Okay, tengok contoh 1 seterusnya. Okey, tentukan kedudukan setiap sudut berikut pada sukuan masing-masing. Seterusnya tunjukkan sudut itu dalam satah kates. Okey, ni macam tadi lah. Okey, so ambil 800. Tolak berapa kali? 800. Okey, tolak berapa kali tu sama ada boleh tulis macam ni 360, tolak 360 macam cikgu buat awal-awal tu, ataupun awak nak buat 360 tu kali apa? Kan kalkulator awak tu kan, awak tolak berapa kali? So contoh 800 tolak 360, awak dapat 440. Tolak lagi sekali, dapat 80. Okey, maksudnya dua kali tolak. Letak 2 kat situ lah, 2 kali tolak. Nak buat macam cara ni pun tak apa. Okey, so awak dapat 80. Okey, so bila awak lukis, disuruh lukis kan, tunjukkan sudut tersebut dalam satah kates. So, kosong. Okey, satah kates dia XY. So, kena tak XY lah. XY. Okey, so baca sudut tu yang dia 2 kali tolak. Okey, 2 kali pusingan, 1 kali pusingan, 2 kali pusingan. Okey, so pusingan yang ketiga 80 kan. 80 tambah 80 sikit sebab tak sampai 90. Okey, sampai situ sahaja. So boleh garis macam ni. Garis macam ni. Dah siap dah. So letak sukuan apa tu? Sukuan 1.
Awak faham cikgu lukis yang cikgu merah kan. Cikgu merah awak patutnya boleh pakai colour sama tapi cikgu merah nak tunjuk kat awak. Merah tu adalah 80 yang extra tu. Yang tak cukup pusingan tu Okey, yang ni A. Yang ni B. Okey, B 19/6 pi. Okey, kalau buku teks tu dia buat cara lain sikit. Dia tak tukar kepada darjah. Terpulang boleh juga buat macam buku teks tu ataupun buat macam cikgu ajar tadi tu, tukar kepada darjah. Sebab darjah senang nak nampak sikit. Okey, so potong pi, ambil 19/6, darab 180, so dapat 570. Okey, 570 dia berapa kali kita tolak 360. Okey, cek kalkulator awak. 570 tolak dengan 360. Okey, tolak sekali je So sekali je tolak, tak payah tulis lah. So dapat 210. Okey, maksudnya bila lukis tu XY, satakan atas XY kalau biasa kita boleh pakai 90, 90, 180 tu kan. Tapi satakan atas tulis XY. So dia satu kali pusingan saja, dia positif. So start pada atas, satu kali pusingan dan tambahkan 210. Okey, tambahkan cikgu nak pakai kali lain. Kali sama tak apa. Okey, 210 ni baru 90, ni 180, 210 lebih sikit. Tapi tak sampai 270. Okey, sini. Okey, buat garisan. Okey, alhamdulillah dia sukuan apa ni? Sukuan 3. Sukuan ke 3. Okey, ni contoh Okey. Cikgu nak tunjuk kalau dia bagi tak direct. Contoh soalan 1A ni. Dia suruh tukarkan setiap sudut ni kepada unit radian. Okey. Dia bagi dalam minit ni. Cikgu tak suka sangat dia bagi dalam minit sebab dia payah, dia macam ada kena pakai kalkulator, kena tekan minit kan. Tapi nak tukar kepada darjah saja pun tak apa. Kita nak tukar kepada radian kan. Tapi sebelum tu kita tukar dulu 290 darjah 10 minit ni kita tukar kepada darjah saja. So apa kita buat, kita ambil 290 tambah dengan 10 ni tukar dalam darjah, kita kena bahagi dengan 60. Okey. So ambil kalkulator awak. 290 tambah dalam kurungan 10 bahagi 60. So kita akan dapat 290.1, ambil 2 tempat perpuluhan je, 17 darjah. Kita dapat dalam bentuk darjah saja. Bila dapat bentuk darjah saja, barulah kita pakai rumus tadi. 290.17 bahagi dengan geng dia. Geng dia adalah 180. Okey, darab dengan pi. Sebab kita nak tukar dalam radian kan. Kalau perasan nanti dia beza kat sini je. Dia beza kat kalau nak tukar kepada radian tu, dia ambil dia per 180 darab pi. Kalau dia dalam unit darjah lah. Okay, so kita pun carilah. Ambil 290. Ambil, jangan ambil kalkulator, ambil 17. Okay, ambil 17, masuk sebiji macam awak tulis. Darab dengan pi. Okay, pi kita nak pakai apa? Pi tu, kalau pemeriksa dia memang suruh pakai 3.142. Kecuali dia nyatakanlah pi tu pakai 22/7 ke apa. Tapi kalau tak bagi tahu apa-apa, awak pakai pi tu 3.142. Jangan pakai pi kalkulator. Dia ada pi kuning kat kalkulator, jangan pakai. Pakai 3.142. So, darab dengan 3.142 tadi. Awak nak tulis pi tak apa, tapi guna pi nilai dia 3.142. So, dapat 5.0651 radian. Untuk radian, kita ambil 4 tempat perpuluhan. Untuk darjah, kita ambil 2 tempat perpuluhan. Tu beza dia. Okey. Setakat ni dapat ke? Dapat. Okay, ada soalan nak tanya dulu? Dapat. Tak ada soalan? Tak ada. Ambil 4. Kalau buku teks bagi 3 tempat ke apa, tak payah tengok. Ambil 4 tempat Okay, so B cikgu rasa tak ada masalah. Ni tak ada masalah. So, basically kalau nak tukar, cikgu ulang lagi sekali. Kalau nak tukar degree, darjah kepada unit radian, rumus dia sudut dalam darjah
per dengan geng dia. Geng dia 180 darjah, darat dengan pi. Dan pi guna 3.142. Okay. Okay, tengok nombor 2. Okay, nombor 2. Okay, nombor 2 cikgu buat contoh ni lah B. Okay. Okay, cikgu ulang balik. Cara dia nak tukar radian kepada darjah. Ambil sudut dalam unit radian per dengan geng. Geng dia apa? Pi. Darat dengan 180. So kita ambil 13/4 bahagi pi darab 180. 180. Okey. So auto dah macam tu je. Tak apa. Awak ambil je kalkulator, ambil 13/4. Awak sama dengan bahagi dengan pi 3.142. Okay, and then sama dengan darat dengan 180. So dapat 186.19 darjah. Ingat kalau darjah ambil 2 tempat perpuluhan lah. Okay. Kalau nampak jawapan beza kat belakang tu mungkin pi dia pakai 22/7 ke ataupun dia pakai 3.14 ke, tak apa. Kan? Standard kita pakai 3.142. Okey, yang ni tentukan sukuan ni cikgu dah ajar. Okey. Kemudian latihan kalau 6.1 tu. Okey, tak apa. Yang tu saja. So hari ni, sebab hari ni cikgu nak perkenalkan saja. So tak ada banyak sebab tak ada banyak sangat latihan. Buat je latihan KNDB 6.1 dengan latihan formatif 6.1. Tu je. Sebab kalau cikgu masuk benda lain kan banyak pula dia panjang. Okey, so sekarang ni hadamkan yang tu dulu hari ni. Okey. Setakat tu saja kita punya GM boleh sambung buat latihan yang cikgu beritahu tadi. Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Tu saja isi kedatangan walaupun cikgu